Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudari Pusi Majlis yang berhormat Datuk Hajah Hanifah Hajah Taib, Timbalan Menteri Ekonomi, yang berbahagia Datuk Nur Azmi Dirun, Ketua Sesa Kementerian Ekonomi, yang berusaha Encik Lester Matthew, Pengarah Unit Perancang Ekonomi di Jabatan Premier Sarawak, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Terima kasih atas kehadiran pada hari ini. Ini adalah sebahagian daripada proses yang kita ambil untuk memastikan penyediaan rancangan-rancangan pembangunan negara mengambil kira seberapa banyak pandangan. Pagi ini kita telah ada sesi yang sama dengan penjawat-penjawat awam peringkat negeri dan persekutuan. Jadi di sebelah petang ialah sesi dengan terbuka dengan wakil-wakil masyarakat, sektor swasta dan lain-lain. Rancangan Malaysia setiap 5 tahun ini adalah penting kerana ia menentukan beberapa parameter. Satu, ia menentukan fokus kita, sektor yang penting. Ia juga menentukan sasaran-sasaran. Tapi untuk selalunya lah untuk kerajaan-kerajaan negeri, industri dan sebagainya, ia juga penting kerana ia menentukan siling peruntukan. Setiap 5 tahun kerajaan persekutuan menetapkan berapa peruntukan pembangunan yang akan dibelanjakan untuk 5 tahun itu. Kemudian jabatan-jabatan kerajaan dan juga pihak swasta pun ada juga daripada 1 tahun ke 1 tahun akan membuat permohonan merancang agar projek-projek pembangunan infrastruktur dan sebagainya itu dijalankan oleh kerajaan. Panduan yang ada di peringkat Kementerian Ekonomi yang bertanggungjawab menguruskan perbelanjaan pembangunan ialah berdasarkan siling yang telah ditetapkan untuk setiap 5 tahun itu. Jadi contohnya untuk tempoh 2021 hingga 2025, kita sekarang ini berada dalam rancangan Malaysia ke-12, siling perbelanjaan adalah 400 bilion. Tiap-tiap tahun kita akan peruntukan belanja, tapi kita akan berada dalam siling dan parameter itu. Sebab itu tahun ini 2023 ialah separuh penggal yang kita telah laksanakan rancangan Malaysia ke-12, dan selain daripada berada di pertengahan, kita juga mengambil kira bahawa banyak perkara telah berubah daripada yang dirancangkan dahulu dan sekarang, kerana terutamanya disebabkan oleh COVID seperti yang ditunjukkan tadi. Jadi ini masa yang sesuai untuk kita membuat penilaian dan penjajaran semula. Ada yang perlu diubah. Sebab itu kita melalui proses ini di setiap negeri. Sarawak adalah negeri yang ke-9 setakat ini. Jadi saya ingin peruntukkan lebih banyak masa untuk menjawab kalau ada pandangan, soalan dan sebagainya. Tapi lebih baik juga kalau saya bagi satu gambaran besar tentang keadaan sekarang dan fokus kita. Kita berada dalam keadaan yang mencabar. Saya tunjukkan kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi, keadaan pasaran saham di China adalah yang paling buruk dalam tempoh 1 tahun yang lepas. Dan ini bukan saja berlaku di China, bukan saja berlaku di Malaysia, ia adalah satu perkara yang berlaku di seluruh dunia.
Sebabnya ialah kerana ekonomi ini satu kitaran. Dia naik dan dia akan turun, kan? Dan tempoh kitaran-kitaran ekonomi yang lepas dalam dekad-dekad yang lepas selalunya antara 8-10 tahun. Ini adalah antara kitaran yang paling panjang pernah berlaku dalam tempoh 40-50 tahun yang lepas. Kali terakhir dunia mengalami kemelesetan ataupun penguncupan ekonomi adalah tahun 2008 akibat daripada krisis subprime, krisis kewangan subprime di Amerika Syarikat. Selalunya lepas 10 tahun tu dia akan mula berlaku balik lah. Kalau tengok tahun 1997, 1998 kita ada krisis kewangan Asia. Kemudian tahun 2008 kita ada krisis kewangan ataupun kemelesetan global akibat subprime. Jadi sudah tentulah bila sampai 2018, 2019 itu memang selalunya kitaran itu berlaku daripada 10 tahun, 11 tahun. Cuma kali ini ada sesuatu yang di luar jangka. COVID berlaku tahun 2020, 2021. Jadi bila COVID berlaku dan ekonomi ditutup, maka negara-negara di seluruh dunia melancarkan pelbagai pakej rangsangan. Maksudnya menambah kecairan ataupun menambah wang dalam ekonomi supaya rakyat boleh terus berbelanja untuk memastikan ekonomi itu dia tidak runtuh akibat COVID, kan? Jadi amalan ini berlaku di seluruh dunia lah, maksudnya pakej-pakej rangsangan, kan? Kalau saya nak bagi gambaran dia macam ini, kita demam dan kita ambil ubat yang banyak dan untuk kita sembuh, sudah tentu dia ada sedikit kesan sampingan. Jadi keadaan yang kita lalui sekarang di Malaysia dan di seluruh dunia adalah melalui kesan-kesan sampingan daripada kitaran ekonomi yang ditambah pula dengan COVID hari itu, kan. Jadi sebab itu dia datang sekaligus bertimpa-timpa dalam satu keadaan memang dari segi kitarannya memang dia sudah sampai ke kitaran ke bawah sebelum dia boleh naik balik ke atas, kan. Bila ditambah lagi dengan suasana yang unik semasa COVID, itu juga menyebabkan kenaikan harga barang di seluruh dunia. Sebab walaupun dia mungkin sukar diterima oleh orang ramai, tapi itulah ekonomi. Bila wang disuntik ke dalam masyarakat untuk berbelanja, perbelanjaan itu akan meningkatkan permintaan. Permintaan akan menyebabkan harga naik, dan ditambah semasa 1 tahun kebelakangan ini, ditambah pula dengan perang yang berlaku di Rusia dan Ukraine, itu menyebabkan kenaikan harga minyak dan juga kenaikan harga bijirin, kerana nak ditakdirkan Rusia negara pengeluar utama minyak, Ukraine negara pengeluar utama bijirin. Jadi bila mereka berperang, ada gangguan kepada bekalan minyak, ada gangguan kepada bekalan bijirin, itu menambahkan lagi gangguan rantaian bekalan yang menyebabkan harga global naik, kan? Jadi dia bertimpa, permintaan itu pun memang sudah tinggi dan menyebabkan harga memang sudah naik akibat daripada pakej-pakej rangsangan COVID. Kemudian berlaku pula perang. Kemudian kita juga pula berada di orang kata keluk, the curve, cyclical curve yang sebenarnya memang dijangkakan pertumbuhan ekonomi akan lebih perlahan. Maksudnya kepada rakyat biasa begini, ya. Dunia sekarang sentimennya adalah kurang memberangsangkan. Pelabur-pelabur merasakan bahawa dunia akan melalui kelembapan ekonomi dan beberapa negara besar akan melalui penguncupan ataupun kemelesetan.
Bila berlaku penguncupan di ekonomi besar ataupun ekonomi besar ini pertumbuhannya itu lebih perlahan, maknanya permintaan mereka kepada perkhidmatan dan produk daripada negara-negara lain di dunia ini juga akan lebih perlahan. Dan itulah kesannya yang kita terpaksa tangani sekarang. Apabila sentimen pertumbuhan ekonomi dunia dirasakan lebih perlahan, maka dia akan ada kesan kepada kita. Pelabur juga merasakan bahawa ekonomi kita juga akan lebih perlahan. Sebab itu kalau tengok keadaan itu mempengaruhi banyak angka-angka seperti tukaran mata wang, seperti pasaran saham dan sebagainya. Dan yang terbaru dalam minggu ini, oleh kerana rakan dagang kita yang antara yang paling besar ialah China, maka pelabur-pelabur menunggu pengumuman pakej rangsangan ekonomi yang baru oleh kerajaan China supaya pertumbuhan China itu lebih cepat. Tapi pakej rangsangan yang diumumkan itu dilihat sebagai tidak cukup oleh pelabur-pelabur. Sebab itu saham di China jatuh, kedudukan di China pun begitu, dan secara langsung dia juga akan mempengaruhi kita. Saya sebut semua ini bukan sebab ini kelas ekonomi, tapi kerana kita perlu menerima hakikat bahawa kita sebahagian daripada ekonomi global. Kita juga perlu menerima hakikat bahawa zaman yang kerajaan boleh terus berhutang untuk menabur wang, zaman itu juga telah berakhir. Jadi kita akan melalui tempoh 2-3 tahun ini yang mana kita ada tugas-tugas besar. Satu tugas kita ialah memperbetulkan kembali kedudukan kewangan negara yang selalu disebut sebagai kedudukan fiskal. Mengukuhkan fiskal itu bermakna mengurangkan hutang. Itu maksudnya mengukuhkan fiskal ini, maksudnya mengurangkan hutang. Kerana hutang kita sudah sampai 1.5 trilion. Kalau ini berterusan, maksudnya banyak wang kita habis bayar interest. Bila banyak wang habis bayar interest, maka tidak cukup untuk diperuntukkan untuk projek-projek infrastruktur untuk rakyat dan sebagainya, kan. Kita juga kena terima hakikat bahawa kita perlu melalui beberapa peralihan, dan perkara-perkara inilah yang menjadi tumpuan dasar kerajaan supaya kita boleh dapat mengimbangi semua ini dalam keadaan cabaran ini datang bertimpa-timpa. Kita perlu pastikan bahawa kerajaan mensasarkan balik perbelanjaan kerajaan mengikut keutamaan supaya kita tidak meneruskan tabiat berhutang dan berhutang dan berhutang. Dan ada yang dapat, sudah tentu ada yang kena membiasakan diri kurang sedikit subsidi itu. Itu pendekatan-pendekatan yang kita ambil. Jadi yang terbaru semalam contohnya pengumuman mengenai tarif elektrik, 99% isi rumah rakyat Malaysia tidak akan ada perubahan tarif elektrik, hanya 1% saja. 83,000 isi rumah daripada keseluruhan, sebab memang mereka menggunakan elektrik tinggi. Jadi kalau rumah tu besar, elektrik dia tinggi, maka kita pun kena memastikanlah kita mula mengawal juga penggunaan elektrik kita, kan. Jadi pendekatan kita sekarang ialah sementara kita mensasarkan balik, tetapi seberapa yang mungkin sebahagian besar rakyat Malaysia dilindungi. Jadi contohnya kerajaan masih memperuntukkan 5 bilion ringgit setiap 6 bulan untuk memastikan tarif elektrik tidak dinaikkan. Tapi pada masa yang sama, mereka yang memang elektrik dia bil dia sampai 3,000 sebulan, 5,000 sebulan, kita tak bolehlah untuk terus bagi subsidi, jadi kita kurangkan subsidi. Begitu juga dengan fokus kita sekarang untuk menyediakan negara untuk beralih kepada bantuan secara bersasar.
Sebelum ini bantuan itu siapa nak dia kena mohon, ada yang terlebih mohon terlebih dapat, ada yang tercicir dia tak dapat langsung. Ada juga yang bantuan itu diberikan kepada semua, kaya pun dapat, miskin pun dapat. Peralihan kita ialah untuk memastikan kita ada maklumat yang tepat dan seberapa banyak yang mungkin untuk membuat penilaian isi rumah mana sebenarnya yang paling layak mendapat bantuan dan bantuan macam mana yang perlu diberikan, dan itu mengambil kira soal pendapatan bulanan, soal tanggungan bulanan termasuklah anak berapa, isteri berapa tu, kita kena tengok lah. Kalau contohnya dia kalau banyak sangat pun mungkin kita bagi yang pertama je lah kot. Yang seterusnya kita juga kena tengok kedudukan duduk di tempat mana pun kena ambil kira, sebab lain tempat kos dia lain. Jadi peralihan itu selepas ini memastikan bahawa kerajaan mengetahui isi rumah mana yang patut diberi, dan dia tidak lagi menggunakan kaedah-kaedah sebelum ini yang ada banyak yang tercicir. Harapan kita supaya sementara kita memperbetulkan kedudukan kewangan negara, kita juga berjaya melindungi seberapa ramai orang ramai dengan terus memberikan bantuan yang lebih bersepadu dan lebih bermakna, tetapi jumlah keseluruhan yang ditanggung oleh kerajaan itu lebih baik daripada yang sebelum ini, kerana tidak ada lebih, maksudnya jumlah yang tercicir itu adalah lebih rendah. Jadi kita akan imbangkan di antara memperbaiki kedudukan kewangan dengan melebarkan bantuan sosial kepada mereka yang betul-betul layak dapat. Jadi saya mulakan dengannya itu untuk memberi gambaran dan juga untuk memastikan bahawa dialog selepas ini, kalau ada soalan, kalau ada pertanyaan, pandangan dan sebagainya itu, kalau dialog dengan penjawat awam, mereka lebih bertumpu kepada soal-soal pentadbiran lah. Tapi kalau dialog dengan orang ramai kan, jadi kita mahu buka dan beri ruang untuk ada pandangan dan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin lebih meluas, supaya kami di peringkat Kementerian Ekonomi yang bertanggungjawab menyediakan perancangan ekonomi negara mengambil kira pandangan itu, dan kalau ada keperluan juga menerangkan perkara-perkara yang boleh memberi konteks dan perspektif yang lebih menyeluruh kepada orang ramai. Jadi dengan pada nota itu saya ingat saya boleh berhenti di sini supaya kita boleh teruskan dengan masa untuk dialog dan masa untuk kita mendengar pandangan daripada orang ramai. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.